Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk mata pelajaran GKT. Okey, sebelum ni kita dah belajar secara teori untuk lukisan bangunan. Kita belajar apa itu lukisan bangunan, jenis-jenis lukisan bangunan. Kita ada pelan lokasi apa semua. Jadi lepas tu kita belajar pasal simbol untuk lukisan bangunan yang standard yang kita semua guna untuk arkitek, engineer, semua seluruh dunia guna simbol tersebut. Jadi hari ini kita akan lukis bagaimana untuk melukis bumbung untuk lukisan bangunan. Okey, bumbung untuk lukisan bangunan. Okey. Sebenarnya untuk lukis bumbung, lukisan bangunan ni, konsep dia sama dengan unjuran ortografi. Yang mana kita ada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi dan juga untuk sudut 45 darjah. Okey, 45 darjah. Cuma untuk unjuran ortografi kita lukis untuk objek. Okey, yang ini kita nak lukis untuk bumbung. Okey, jadi sama je. Okey, bumbung kita tahu ada beberapa jenis bumbung. Okey, antaranya adalah tebing layar, limas Belanda. Jadi hari ini kita akan belajar untuk lukis setiap satu jenis bumbung tersebut. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni kita perlu melukis bumbung tebing layar. Okey, tebing layar. Okey, macam mana kita nak lukis? Okey, sebelum tu kita kena pasti dulu bumbung tebing layar tu macam mana. Okey, kalau kamu nak kena pasti lagi, kamu boleh lihat dalam buku teks. Okey, kita dah tengok baru ni, saya dah bagi penerangan untuk jenis-jenis bumbung. Okey, bumbung tebing layar. Okey, kalau kamu tengok, okey, bumbung dia bentuk macam ni. Okey, macam ni. Kan? Okey. Ini dalam bentuk 3 dimensi. Okey, ini adalah pandangan hadapan. Bila kita tengok dari hadapan, dia nampak straight. Okey, bila kita tengok daripada sisi, kita nampak dia berbentuk segitiga. Okey, kalau kita tengok daripada atas, okey, dia akan nampak dalam bentuk macam segi empat tepat ni. Okey, kemudian di tengah-tengahnya ada garisan. Jadi pandangan hadapan kita dah ada lukisan bumbung dia. Okey, pandangan atas dah ada. Tapi untuk yang tengah ni belum ada. Okey, dan juga kita perlu cari untuk pandangan sisi bagi tebing layar. Okey, macam mana kita nak cari yang daripada pandangan atas? Okey, kita cari pandangan atas dulu dah. Okey, ingat. Pandangan atas untuk mencari atau melukis bumbung dari pandangan atas, setiap penjuru apabila kita lukis perlu dalam keadaan 90 darjah. Ingat atas 90 darjah. Okey, oleh kerana ini adalah tebing layar, kita nak cari yang garisan tengah ni. Okey, jadi kita buat 1, 2, 3, 4 sebab dia ada 4 penjuru. Jadi 4 sudut 45 darjah. Ingat pandangan atas 45 darjah. Tengok, intersection ataupun titik persilangan 1, titik persilangan 2. Jadi ini adalah garisan pembagi 2 untuk bumbung tebing layar pandangan atas. Jadi gariskan. Guna garisan objek. Okey, 1. Okey, dah dapat dah. Okey, macam mana kita nak lukis pandangan sisi? Okey, tengok ini adalah untuk segitiga. Macam biasa, okey, kita buat 45 darjah dulu. Okey, kita tarik daripada bawah ni okey, naik atas. Okey, ini adalah dinding. Okey, ni dinding.
ini adalah lantai. Lantai kita perlu buat garisan double macam ni. Untuk lantai. Sini adalah daripada tanah. Okey. Ini kita panggil daripada bumbung. Dua line ni kita panggil dia tumpu kasau. Tumpu kasau. Okey. Setiap rumah kita perlu buat dua line tersebut. Okey. Ini adalah dinding, bumbung, lantai. Okey, kenapa bumbung dan lantai lebih daripada dinding? Secara logiknya, apabila hujan turun, air akan turun daripada bumbung terus masuk ke dalam longkang. Okey, air terus masuk ke dalam longkang. Jadi dia tak akan terkena kepada dinding. Sebab itu kita buat rumah menggunakan bumbung. Kalau kita lihat banyak rumah sekarang yang rumah moden dia tak ada bumbung. Ada kalau kamu tengok dekat bahagian elit-elit, perumahan elit di Kuala Lumpur, ada rumah-rumah yang tidak mempunyai bumbung. Dari segi reka bentuk dia memang nampak cantik. Memang nampak elegan, nampak cantik, nampak mewah. Tapi dia ada kelemahan dia. Satu daripada suhu, okey, suhu nanti rumah akan jadi panas. Kedua, apabila hujan, air turun. Okey, bila tak ada bumbung, air dia tak akan turun ke longkang. Menyebabkan air tu dia akan bertakung pada permukaan atas dekat bumbung yang simen tu. Menyebabkan lama-lama simen tu dia akan jadi macam lembab dan boleh berlaku kebocoran. Okey, itu kelemahan dia. Walaupun nampak cantik, dia ada kelemahan dia. Sebab ada juga pro dan kontra dia. Kalau guna zinc dengan guna yang asbestos ke sekarang ni pun ada beza dia, ada kelemahan dia. Okey, sekarang kita cari. Okey, ni. Okey, kita buat 45 darjah. Okey, ni 45 darjah. Garisan yang tengah tebing layar tadi. Okey, kita unjurkan turun ke bawah. Okey, kita buat macam unjuran ortografi biasa. Unjurkan ke bawah. Okey, ini turun. Okey, nampak? Ni garisan ni saya dah unjurkan turun ke bawah. Okey, ini pun sama turun ke bawah. Okey, nampak? Ini dia segitiga. Tengah ni kosong. Sebenarnya adalah dinding. Okey, jadi kita dah dapat. Okey, ini dia punya apa? 1, 2. Jadi kita dah boleh tandakan sini. 1, 2. Okey, ini puncak dia. Okey, untuk pandangan hadapan dan juga sisi, untuk kecondongan bumbung perlu 30 darjah. Okey, 30 darjah. Pandangan atas 45 darjah. Pandangan sisi dan juga hadapan adalah 30 darjah. Cuba tengok letak. Okey. Okey, 1. Ni satu lagi kita perlu doublekan sebab dia adalah ni. Okey. Setiap garisan bumbung ni dah kena double untuk bawah dan atas. Tengok saya punya ni dah tak sama besar. Ini perlu ada garisan. Sebab ni kan ada garisan, jadi sini ada garisan. Jadi ini tak sambung dengan dinding kan? Jadi kita perlu sambungkan ke dinding. Sambung pada bumbung terus. Jadi siap untuk tebing layar soalan nombor 9. Okey, sekarang kita tengok untuk soalan bumbung limas. Okey, bumbung limas.
Okey, kalau bumbung limas, dia ada beza sikit. Okey, pandangan hadapan nampak kat atas ni dia ada garisan lurus, kemudian dia ada curam. Okey, kecuraman ni sama macam saya cakap tadi, dia perlu 30 darjah. Jadi kita perlu cari untuk pandangan atas dan juga pandangan sisi. Untuk lebih lanjut, untuk gambaran jenis bumbung limas, kamu boleh lihat di buku teks muka surat 146. Jadi, mula-mula kita cari untuk pandangan atas. Okey, kita unjurkan setiap satu, bawa naik ke atas penjuru. 1, 2, sini. Okey, dah memang ada. Okey, yang ini. Okey. Okey. Okey, macam mana kita nak dapatkan untuk pandangan atas? Macam yang saya cakap tadi, untuk daripada soalan nombor 9, pandangan atas setiap penjuru perlu 90 darjah. Okey, gariskan. 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 Nampak? Okey, 1, 2, 1, 2. Kemudian yang sini titik persilangan, kita gariskan. Okey, garis. Kemudian garis, hitamkan ya. Garis. 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 Okey, siap pandangan atas. Okey, ini adalah bumbung. Garisan putus-putus ni adalah untuk lantai. Okey, untuk lantai. Okey, jadi saya nak cuba lukis untuk pandangan sisi. Okey, cuba lukis pandangan sisi. Okey, cuba lukis dulu. Okey, jom kita lukis untuk pandangan sisi. Okey. Pandangan sisi. Okey, pandangan sisi. Okey, kita tarik daripada yang tengah ni. Okey. Okey. Kemudian ambil sudut 30 darjah. Okey. Daripada atas tau, bukan bawah, atas. Okey, jadi siap untuk bumbung limas. Okey, kita hitamkan.
Kan? Jadi siap untuk soalan nombor 10. Jadi kamu cuba buat dulu. Okey, untuk soalan nombor 11 dan juga 12, saya nak kamu cuba buat sendiri, kemudian snap dan serahkan kepada saya. Okey, terima kasih.